Misteri pilihan 5 bilion. Keajaiban 12 tahun dahulu yang menggoncang dunia di Malaysia. Satu kejutan besar telah melanda Kazakhstan, membabitkan projek berskala raksasa bernilai IQ 15 bilion. Jumlah yang ditawarkan oleh Amerika Syarikat dan Perancis ialah 0,15 bilion, manakala tawaran Malaysia hanyalah 0,5 bilion. Keputusan kerajaan Kazakhstan untuk memilih Malaysia, walaupun dengan tawaran yang jauh lebih rendah, telah membekukan seluruh dunia. Wakil Barat yang terkejut menjerit di bilik taklimat. Anda mengetepikan kami dan memilih Malaysia? Apa alasannya? Pilihan Kazakhstan bukan berdasarkan wang, tetapi teknologi Malaysia yang telah menghasilkan air di padang pasir 12 tahun yang lalu. Inilah sebab mengapa kuasa-kuasa tenaga dunia kini panik. Mengapa Kazakhstan menolak jumlah yang 3 kali ganda lebih besar dan memilih Malaysia? Sekarang, saya akan mendedahkan kisah terlarang di sebalik tabir. Jangan lupa langganan dan like Anda. Assalamualaikum, saya Alina Nurgalieva. Saya seorang wartawan khas tenaga untuk Warta Astana Akhbar harian terbesar Kazakhstan, telah bekerja selama 15 tahun. Saya memfokuskan kepada minyak, gas asli dan tenaga nuklear, memerhatikan perubahan dalam pasaran tenaga Asia Tengah. Memandangkan negara kita adalah pengeluar uranium nombor 1 dunia, saya mempunyai minat yang mendalam terhadap dasar berkaitan tenaga nuklear dan kerjasama antarabangsa. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, kerajaan Kazakhstan telah menjalankan proses pemilihan rakan kongsi asing untuk membina reaktor modular kecil, SMR, generasi akan datang. Ini adalah keputusan yang sangat penting untuk dasar tenaga negara kita, kerana ia adalah projek utama untuk mencapai peralihan kepada tenaga bersih dan menjamin keselamatan tenaga secara serentak. Syarikat-syarikat utama dari seluruh dunia bersaing sengit, dan konsortium Perancis Amerika Syarikat dianggap sebagai calon yang paling kukuh. Jumlah yang ditawarkan oleh Perancis dan Amerika Syarikat ialah 0,15 bilion, sementara Malaysia menawarkan hanya 0,5 bilion. Oleh kerana perbezaan 3 kali ganda, semua orang menjangkakan hasil yang sama. Tetapi pengumuman yang dibuat di bangunan Kerajaan Astana pada pukul 10 pagi hari ini cukup untuk mengejutkan dunia. Apabila Menteri Tenaga Kazakhstan naik ke podium, saya merasakan jantung saya berdebar kencang dari barisan hadapan tempat duduk wartawan. Saya mempunyai firasat bahawa saya akan menyaksikan detik bersejarah. Apabila suara menteri bergema di seluruh dewan, mengumumkan bahawa Malaysia telah dipilih sebagai rakan kongsi pembinaan SMR, seluruh kawasan wartawan mula berbisik. Bisikan wartawan yang cuba mengesahkan terjemahan memenuhi dewan. Saya menatap skrin komputer riba saya, membaca semula apa yang baru saya catat, dan jelas saya tidak salah dengar. Pengumuman itu mengesahkan Malaysia telah dipilih. Apabila seorang wartawan CNN melonjak berdiri dan bertanya mengapa mereka menolak tawaran yang lebih berfaedah dari segi ekonomi, menteri itu terdiam seketika, kemudian menjawab dengan merujuk kepada keunggulan teknikal dan kebolehpercayaan. Suasana dewan menjadi tegang. Kekecewaan jelas terpancar di wajah wartawan media barat. Mereka mungkin telah menyediakan artikel berdasarkan premis bahawa konsortium Eropah atau Amerika akan dipilih. Wartawan AP berulang kali memeriksa telefonnya, menghubungi ibu pejabat, dan wartawan Le Monde dari Perancis menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak percaya. Wartawan Reuters di sebelah saya merungut dengan suara perlahan bahawa Kazakhstan telah memilih bunuh diri ekonomi. Sebaik sahaja pengumuman selesai, wartawan segera mengeluarkan telefon mereka dan mula menghantar berita tergempar. Saya juga berbuat demikian, tetapi naluri saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Saya yakin ia bukan hanya kerana wang. Sejujurnya, saya telah membuat liputan intensif mengenai projek SMR ini selama beberapa bulan. Saya tahu kandungan tawaran setiap negara, dan melalui perbualan tidak rasmi dengan pegawai kerajaan, saya telah mendengar bahawa konsortium Perancis adalah yang paling diungguli. Amerika Syarikat juga diketahui telah menjanjikan pembiayaan besar bersama dengan teknologi terkini. Tetapi Malaysia, ini adalah hasil yang benar-benar tidak dijangka. Meninggalkan sidang akhbar, saya berasa keliru kerana dalam 15 tahun sebagai wartawan tenaga, saya tidak pernah melihat keputusan yang bertentangan dengan logik ekonomi sepenuhnya. Semasa dalam teksi dalam perjalanan ke pejabat, pemandu teksi juga sedang mendengar berita itu di radio dan menggelengkan kepalanya, tidak faham. Apabila saya tiba di pejabat, rakan-rakan sekerja mengerumuni saya, semuanya bertanyakan soalan yang sama. Adakah benar Malaysia yang dipilih? Saya mengangguk dan mengesahkan bahawa saya mendengarnya dengan jelas.
Ketua editor memanggil saya dengan ekspresi serius dan mengarahkan saya untuk melakukan liputan mendalam mengenai insiden ini. Beliau mahu saya membongkar mengapa Kazakhstan membuat pilihan ini. Aigul, wartawan ekonomi, mendekati saya. Dia terkenal dengan analisis yang tenang dan mendalam, dan kali ini tidak terkecuali. Alina, saya benar-benar tidak faham. Masuk akal ke melepaskan $15 bilion. Suaranya bercampur dengan rasa kekecewaan. Saya merasakan perkara yang sama. Tetapi saya juga merasakan ada sesuatu yang kami terlepas pandang. Arman, wartawan politik veteran, mencelah. Mungkinkah ada tekanan politik? Mungkin Rusia atau China memainkan peranan di belakang tabir? Tetapi itu juga tidak masuk akal. Kami mempunyai maklumat bahawa Rusia menyokong konsortium Perancis, manakala China menyokong pihak Amerika. Duduk di hadapan komputer, saya meneliti komen-komen di internet. Kebanyakan komen adalah kritikan, penuh dengan tuduhan, ketidakcekapan kerajaan Kazakhstan. Reaksi daripada golongan muda amat marah. Komen seperti kerajaan kita sudah gila ke? 15 bilion boleh membangunkan seluruh negara. Terus muncul. Reaksi media barat juga sama. Financial Times menggelarnya kebodohan ekonomi, dan Wall Street Journal menilainya sebagai kesilapan strategik. Namun, saya tertanya-tanya, adakah kerajaan Kazakhstan benar-benar sebegitu terburu-buru? Saya yakin mesti ada sebab lain, sesuatu yang tidak boleh dijelaskan dengan wang semata-mata. Malam itu, saya terus berfikir walaupun sudah pulang ke rumah. Saya duduk di sofa ruang tamu dan menghidupkan TV. Semua saluran membincangkan insiden itu. Saluran awam menyokongnya sebagai penilaian bijak kerajaan, tetapi saluran swasta kebanyakannya bersifat kritikal. Berita luar negara lebih keras. BBC menyiarkannya sebagai pengembaraan ekonomi Kazakhstan, dan DW Jerman melaporkannya dengan tajuk Keputusan Asia Tengah yang tidak dapat difahami. Seorang pakar di CNN meramalkan bahawa keputusan ini akan memberi tamparan hebat kepada kredibiliti antara bangsa Kazakhstan pada masa hadapan. Tetapi saya merasakan sesuatu yang berbeza. Jika ada satu perkara yang saya pelajari dalam 15 tahun kewartawanan, ia adalah jangan hanya mempercayai apa yang kelihatan di permukaan. Terutamanya dalam keputusan yang melangkaui akal sehat, pasti ada kisah tersembunyi. Saya melihat keluar tingkap, pemandangan malam Astana terbentang luas. Bangunan kerajaan menyala lebih lewat daripada biasa, sudah pasti pegawai-pegawai sibuk menangani persoalan yang membanjiri mereka sepanjang hari. Semasa masuk tidur, saya berazam. Mulai esok, saya akan memulakan penyiasatan sebenar. Walaupun semua orang berpegang teguh pada logik ekonomi, saya yakin ada sebab lain, dan mencari kebenaran itu adalah peranan saya. Pagi keesokan harinya, saya tiba di pejabat lebih awal daripada biasa. Saya tidak dapat tidur lena malam tadi. Saya tidak faham mengapa Korea dipilih, walaupun perbezaan besar antara Koli 15 bilion dan Koli 5 bilion. Ia adalah keputusan yang tidak masuk akal dari segi ekonomi. Dan fikiran bahawa pasti ada sesuatu yang lain tidak pernah meninggalkan fikiran saya. Sebaik sahaja saya duduk di meja pejabat, saya menghidupkan komputer dan menyemak laporan susulan daripada media asing. Seperti yang dijangka, kritikan semakin memuncak. Financial Times menyiarkan editorial bertajuk "Mensederakan diri sendiri secara ekonomi Kazakhstan", dan Reuters menganalisis bahawa keputusan ini akan memberi kesan negatif terhadap pelaburan asing pada masa hadapan. Yang menarik perhatian saya ialah artikel Wall Street Journal. Memetik seorang diplomat barat yang tidak dinamakan, mereka melaporkan bahawa Kazakhstan telah hilang pertimbangan rasional. Bloomberg juga menyiarkan analisis pakar ekonomi yang bimbang, menggelarnya sebagai pilihan Asia Tengah yang tidak dapat difahami. Namun, peliknya, reaksi domestik berbeza. Walaupun pegawai kerajaan masih berdiam diri, reaksi rakyat adalah bercampur. Melihat komen dalam talian, golongan muda kebanyakannya kritikal. Tetapi terdapat juga segelintir warga emas yang melahirkan keyakinan terhadap kerajaan. Kira-kira pukul 11 pagi, ketua editor memanggil saya. Dia meletakkan laporan media dari pelbagai negara di atas mejanya. Alina, semua media asing mengejek kita, tetapi kerajaan kita sendiri tidak memberikan penjelasan yang konkret, bukan? Suara ketua editor kedengaran tidak sabar. Saya mengangguk. Memang begitu. Dalam sidang akhbar semalam, Menteri hanya memberikan jawaban abstrak tentang keunggulan teknikal. Tiada penjelasan jelas mengenai apa yang menyebabkan Malaysia dipilih. Baiklah, mari kita cari sendiri. Sebab sebenar mengapa mereka memilih Malaysia, ketua editor memberikan saya tugasan.
Ia adalah arahan untuk menyelami latar belakang keputusan ini, bukan sekadar laporan kritikan. Semasa waktu makan tengah hari, saya bertemu dengan wartawan yang membuat liputan tentang kerajaan, Aidar, yang menjaga Kementerian Tenaga, berkongsi sesuatu yang menarik. Alina, sebenarnya pandangan dalaman juga berpecah. Tetapi pengambil keputusan akhir cenderung kepada Malaysia, katanya. Pengambil keputusan akhir? Saya bertanya. Ya, Timbalan Menteri Tenaga dan ke atas. Terdapat kabar angin bahawa Timbalan Menteri Bakhtiar sangat menyokong Malaysia. Saya membuat nota dalam buku catatan saya. Timbalan Menteri Bakhtiar Khan. Dia terkenal sebagai veteran dalam sektor tenaga. Pada sebelah petang, saya memulakan penyelidikan bahan secara serius. Saya memutuskan untuk mencari sejarah kerjasama antara Malaysia dan Kazakhstan. Saya menyelongkar laman web Kementerian Luar Negeri, statistik perdagangan, dan laporan media lama. Pada mulanya, hanya maklumat biasa yang muncul. Peningkatan jumlah perdagangan dua hala, hasil mesyuarat ketua negara, dan program pertukaran budaya. Tetapi apabila saya terus mencari, saya menemui beberapa perkara yang menarik. Terdapat rekod di beberapa tempat mengenai Malaysia yang memberikan bantuan teknikal yang besar kepada Kazakhstan sekitar tahun 2014. Walau bagaimanapun butiran khusus hampir tidak didedahkan. Kebanyakannya hanyalah ungkapan abstrak seperti pengukuhan kerjasama teknikal dan memajukan kepentingan bersama. Antara semua itu, sebuah artikel kecil menarik perhatian saya. Ia adalah mengenai seorang pakar sumber air Malaysia yang mengambil bahagian dalam projek di wilayah barat Kazakhstan. Walaupun artikel itu hanya 3 baris, ia menyebut satu nama, Dr. Azman bin Khalid, seorang saintis Malaysia. Saya segera mencari nama Dr. Azman bin Khalid. Dia adalah pakar sumber air dari Institut Sains dan Teknologi Malaysia, MIST, terkenal sebagai pihak berkuasa dalam teknologi penyahgaraman dan pencegahan penggurunan. Walau bagaimanapun, sukar untuk mencari maklumat terperinci mengenai aktiviti spesifiknya di Kazakhstan. Kira-kira pukul 4 petang, saya menelpon kedutaan Malaysia kerana ingin tahu. Saya bertanya tentang Dr. Azman bin Khalid, tetapi pegawai yang bertanggung jawab dengan sopan menolak, mengatakan bahawa mereka tidak dapat memberikan maklumat peribadi. Namun, saya merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam reaksinya. Apabila waktu pulang semakin hampir, saya menyusun apa yang telah saya selidiki hari itu. Walaupun saya belum menemui jawapan yang konkret, jelas bahawa ada sesuatu yang istimewa berlaku antara Malaysia dan negara kita pada masa lalu. Tempoh sekitar tahun 2014 nampaknya sangat penting. Seorang individu bernama Dr. Azman telah aktif di negara kita pada masa itu, dan ada kemungkinan hubungan itu telah mempengaruhi pemilihan projek SMR ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya berjanji pada diri sendiri. Esok, saya akan menggali lebih dalam. Saya perlu mengetahui dengan tepat apa yang Dr. Azman bin Khalid lakukan dan bagaimana ia berkaitan dengan keputusan hari ini. 5 bilion tidak boleh mengalahkan kelama 15 bilion. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu di sebalik itu yang tidak boleh dikira dengan wang? Pemikiran itu semakin bertukar menjadi keyakinan. Keyakinan itu semakin kuat pada pagi keesokan harinya. Dr. Azman bin Khalid dan tempoh 2014 terus bermain-main dalam fikiran saya. Saya mempunyai naluri bahawa sesuatu yang penting telah berlaku pada masa itu. Sebaik sahaja saya tiba di pejabat, saya melayari arsip digital Perpustakaan Negara. Saya memutuskan untuk mencari artikel akhbar dari 2013 hingga 2015 secara sistematik. Saya menggabungkan kata kunci seperti dokter, Azman, air, kemarau dan wilayah barat. Selama jam pertama tidak ada hasil yang signifikan. Kebanyakannya adalah berita politik atau ekonomi dan artikel tentang kerjasama teknikal yang muncul sekali-sekala terlalu ringkas. Tetapi, semasa saya terus mencari tanpa berputus asa, saya menemui satu artikel penting dalam akhbar tempatan bertarikh 15 Ogos 2014. Kekurangan air kritikal di wilayah Mangistau. 30,000 penduduk berisiko. Apabila saya membaca artikel itu, keadaannya lebih serius daripada yang disangka. Kemarau yang bermula pada musim sejuk 2013, berterusan hingga musim panas 2014, mengeringkan air bawah tanah. Lebih memburukkan keadaan, pencerobohan kemasinan akibat pembangunan telaga minyak berdekatan turut berlaku. Menurut artikel itu, seluruh wilayah barat, kecuali Aktau, bandar utama di Mangistau, mengalami kekurangan air minuman. Bandar-bandar kecil dan kampung-kampung sekitarnya,
seperti Beineu dan Mangistau, hanya menerima bekalan air selama beberapa jam sehari. Penduduk sering terpaksa merebus air bawah tanah yang masin kerana mereka kekurangan wang untuk membeli air botol. Lebih mengejutkan ialah artikel seterusnya. Penyakit merebak akibat kekurangan air, peningkatan kes cirit-birit kanak-kanak. Kandungannya adalah mengenai pelbagai penyakit bawaan air yang merebak di kalangan kanak-kanak dan warga emas yang meminum air tercemar. Dengan kekurangan hospital dan kaki tangan perubatan, penderitaan penduduk semakin teruk. Kerajaan juga tidak berdiam diri. Kerajaan pusat menghantar trak tangki air dan memasang kemudahan bekalan air sementara. Tetapi, ini bukan penyelesaian asas. Yang paling penting, terdapat kekurangan bajet dan batasan teknikal. Pada masa itu, saya menemui rekod bahawa beberapa negara telah menyatakan hasrat untuk membantu. Melihat akhbar pada awal September 2014, Rusia adalah yang pertama menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat menyerahkan sebahagian daripada hak pembangunan telaga gas laut Kaspian kepada syarikat Rusia. Ini adalah syarat yang sukar untuk diterima oleh kerajaan pada masa itu. China juga sama. Mereka menjanjikan sokongan peralatan penyahgaraman, tetapi sebagai balasan, syarikat China akan diberikan keutamaan dalam pembinaan lebuh raya Almaty Urumqi. Syarikat-syarikat Eropah juga serupa. Sebuah syarikat Jerman menawarkan bantuan teknikal, tetapi menuntut monopoli ke atas perniagaan rawatan air di rantau itu selama 10 tahun akan datang. Media pada masa itu juga kritikal terhadap bantuan bersyarat ini. Terdapat editorial bertajuk, "Syarikat asing menjadikan krisis sebagai peluang," dan kemarahan rakyat dilaporkan mempersoalkan sama ada mereka cuba mengambil kesempatan daripada kesusahan kami. Tetapi, pada pertengahan Oktober 2014, keadaan mula berubah. Satu artikel menarik perhatian saya. Malaysia menawarkan bantuan menyelesaikan krisis sumber air Kazakhstan. Apabila saya membaca artikel itu dengan teliti, kandungannya adalah mengenai kerajaan Malaysia yang mengumumkan akan memberikan teknologi dan peralatan penyahgaraman secara percuma. Apa yang paling mengejutkan ialah syarat yang dikenakan oleh Malaysia atau lebih tepat, tiada syarat langsung. Malaysia berkata, ia akan membantu atas dasar kemanusiaan semata-mata. Pemindahan teknologi akan percuma dan mereka akan menyokong segala-galanya daripada pemasangan peralatan, latihan operasi. Reaksi terhadap artikel pada masa itu adalah tidak percaya. Pelbagai keraguan timbul, daripada di mana ada percuma di dunia, hingga adakah Malaysia mempunyai agenda tersembunyi. Tetapi kedutaan Malaysia berulang kali menekankan bahawa tiada syarat yang dikenakan. Satu wawancara pada November 2014 juga menarik. Ia adalah wawancara dengan Nurlan Smailov, Gubernur Mangistau pada masa itu. Beliau berkata, "Pada mulanya, saya benar-benar tidak percaya. Semua negara lain menuntut sesuatu sebagai balasan, tetapi Malaysia berbeza. Apa yang paling beliau ingat ialah kata-kata ini. Rusia mahukan sumber kami, China mahukan tanah kami, Eropah mahukan pasaran kami. Tetapi Malaysia hanya mahu penduduk kami mendapatkan air bersih." Namun, masih ramai yang ragu-ragu. Kanshi Makaev, wakil penduduk Beineu, berkata, "Walaupun ini perkara yang baik, saya ragu sama ada benar-benar tiada syarat. Setakat ini, tiada bantuan asing yang benar-benar percuma." Keraguan sedemikian mula hilang apabila pasukan teknikal Malaysia tiba di lokasi. Pada awal Disember 2014, berita melaporkan ketibaan pakar sumber air Malaysia, termasuk Dr. Azman bin Khalid, di wilayah Mangistau. Mereka meninjau lokasi, bertemu dengan penduduk, dan mula merangka rancangan yang konkret. Dr. Azman bin Khalid dilaporkan berkata dalam wawancara dengan media tempatan pada masa itu, "Kami datang ke sini bukan untuk mendapatkan apa-apa. Kami hanya mahu membantu mereka yang dalam kesusahan sebagai sesama manusia." Namun, suasana masih ragu-ragu. Ini kerana pengalaman terlalu banyak janji yang tidak ditepati. Seorang penduduk berkata, "Semua orang berkata mereka akan membantu, tetapi apabila tiba masanya, kami perlu memberikan sesuatu sebagai balasan." Rekod menunjukkan bahawa kerja serius bermula pada Januari 2015. Pasukan Malaysia mula memasang kemudahan penyahgaraman secara berperingkat, bermula dari kawasan yang paling kritikal. Tetapi proses kerjanya nampaknya tidak mudah. Akhbar tempatan melaporkan bahawa pada mulanya terdapat banyak masalah teknikal dan mereka sukar untuk mendapatkan kerjasama daripada penduduk. Yang paling penting, keraguan tentang adakah ini benar-benar percuma, sukar untuk dihilangkan. Tetapi, seiring masa berlalu, suasana mula berubah.
Melihat pasukan Malaysia bekerja keras tanpa sebarang syarat, penduduk mula membuka hati mereka secara beransur-ansur. Terutama, Dr. Azman bin Khalid dan pakar Malaysia yang lain tinggal bersama penduduk tempatan, membina kepercayaan. Pada titik ini, saya ingin tahu lebih banyak butiran. Bagaimana sebenarnya Dr. Azman bin Khalid menyelesaikan masalah itu, dan apa yang berlaku semasa proses itu? Saya yakin ada kisah yang lebih menyentuh hati tersembunyi di sebalik apa yang saya temui setakat ini. Saya mematikan komputer apabila waktu pulang tiba. Sepanjang hari ini, saya telah mempelajari banyak perkara tentang krisis air 2013-2014, tawaran bantuan dari pelbagai negara, dan pendekatan istimewa Malaysia. Walau bagaimanapun, proses penyelesaian yang konkret masih diselubungi misteri. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya berfikir, kemungkinan niat baik sejati yang ditunjukkan oleh Malaysia 12 tahun lalu telah mempengaruhi pemilihan projek SMR ini semakin besar. Sebab mengapa 5 bilion mengalahkan 15 bilion, jawapannya perlahan-lahan mula terungkap. Dengan keyakinan bahawa jawapan itu perlahan-lahan terungkap, saya bertolak ke wilayah Mangistau pada awal pagi keesokan harinya. Saya tidak boleh lagi bergantung pada rekod semata-mata. Saya perlu mendengar testimoni langsung daripada penduduk yang menyaksikan keajaiban itu, orang yang bertemu Dr. Azman bin Khalid di lokasi 12 tahun lalu. Setelah menempuh perjalanan sejauh 1,200 km ke barat dari Astana, Beneu masih merupakan tanah yang kering. Tetapi di sekitar bandar, saya dapat melihat kemudahan bekalan air yang kecil. Ia adalah peranti sederhana dengan panel solar, dan nampaknya masih berfungsi walaupun selepas 12 tahun. Tempat pertama yang saya lawati ialah Kampung Akenes. Itu adalah tempat Dr. Azman bin Khalid melakukan eksperimen pertamanya. Tokash Nurkaliev, ketua kampung yang saya temui di pintu masuk kampung, mengubah pandangannya sepenuhnya apabila saya memberitahunya bahawa saya datang untuk membuat liputan mengenai Malaysia. Beliau bertanya sama ada saya datang untuk bercakap tentang Dr. Azman dan mengalu-alukan saya, mengatakan bahawa beliau tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kampung itu tanpanya. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang tidak berubah walaupun selepas 12 tahun. Kami duduk di Dewan Kampung, berkongsi secawan teh, dan memulakan perbualan. Tokash mengimbas kembali bahawa musim sejuk 2014 adalah masa yang benar-benar terdesak. Kanak-kanak menangis meminta air, tetapi tiada apa yang boleh diberikan. Telaga sudah kering, dan air yang ditarik dari Laut Kaspian terlalu masin untuk diminum. Beliau menjelaskan bahawa walaupun bantuan datang dari pelbagai negara, semuanya datang dengan syarat. Rusia menuntut saham medan gas, China menuntut hak pembinaan jalan raya, dan syarikat Jerman menuntut monopoli perniagaan air di rantau ini selama 10 tahun akan datang. Tetapi beliau menekankan bahawa Malaysia berbeza. Walaupun kerajaan Malaysia benar-benar berkata ia akan membantu tanpa sebarang syarat, pada mulanya tiada sesiapa yang percaya. Mereka fikir di mana ada percuma di dunia, dan yakin mereka akan menuntut sesuatu kemudian. Beliau berkata, perkara yang sama berlaku apabila pasukan teknikal Malaysia, termasuk Dr. Azman bin Khalid, tiba pada Disember 2014. Penduduk kampung memerhatikan dengan mata yang separuh percaya, separuh ragu. Beliau dengan jujur mengakui bahawa mereka kecewa apabila pertama kali melihat Dr. Azman. Beliau sangat bersahaja, tanpa peralatan besar atau truk, hanya membawa beberapa beg dan alat kecil. Tetapi, pendekatan Dr. Azman bin Khalid adalah berbeza, katanya. Tidak seperti pakar asing yang lain, beliau tidak tinggal di hotel, tetapi tinggal bersama penduduk di kampung. Beliau mengimbas kembali bahawa pada malam pertama, Dr. Azman makan malam bersama di rumah ketua kampung dan duduk di lantai bersama kanak-kanak, melukis di atas pasir sambil menerangkan sesuatu. Gulmira Nurkalieva, istri Tokash, juga turut serta. Beliau berkata, beliau kagum dengan usaha Dr. Azman untuk memberi salam dalam bahasa Kazakh. Walaupun beliau berkata kalem alaikum dengan canggung, mereka merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap mereka. Namun kerja awal tidak mudah, katanya. Bukan sahaja penduduk kampung, malah pegawai kerajaan juga ragu-ragu dengan kemudahan penyahgaraman solar yang dicadangkan oleh Dr. Azman bin Khalid. Pegawai dari wilayah Mangistau berkata, peranti mudah itu tidak akan berfungsi dan pakar dari Jerman dan Rusia juga mentertawakan kaedah Dr. Azman. Pada masa itu, satu pemandangan yang diingati oleh Gulmira amat menakjubkan. Seorang lelaki Jerman berkata dengan kuat kepada Dr. Azman bahawa ia adalah mustahil dengan cara yang begitu mudah. Dr.
Azman hanya tersenyum tenang dan menjawab bahawa beliau tidak datang untuk membina kemudahan raksasa, tetapi untuk mencipta kemudahan yang boleh diuruskan sendiri oleh penduduk dengan bahan-bahan yang boleh didapati secara tempatan. Kekecewaan kampung itu besar apabila eksperimen pertama gagal. Pada akhir Mac 2015, penapis tersumbat kerana kepekatan kemasinan yang terlalu tinggi. Pakar Jerman itu mengejek, berkata, "Apa yang saya katakan?" Dan penduduk kampung juga menyerah, berfikir, tentu saja, ia tidak akan berjaya. Tetapi reaksi Dr. Azman bin Khalid berbeza, kata Tokash. Beliau masih ingat dengan jelas keadaan itu. Dr. Azman berdiri di hadapan peranti yang gagal untuk seketika, kemudian memanggil penduduk kampung dan berkata, "Kegagalan adalah ibu kepada kejayaan, bukan? Sekarang kita tahu dengan tepat apa masalahnya, kita boleh mencari penyelesaian." Mendengar kata-kata itu, seorang pemuda kampung, Bahtiar, yang belajar kejuruteraan di universiti, tampil ke hadapan untuk membantu Dr. Azman bin Khalid. Beliau memahami reka bentuk baharu Dr. Azman dan mengambil bahagian dalam kerja itu. Dalam percubaan kedua yang bermula pada pertengahan April, Dr. Azman bin Khalid mencadangkan kaedah yang sama sekali berbeza. Beliau menjelaskan bahawa ia adalah sistem penyejatan 4 peringkat, yang menggunakan matahari untuk menyejat air perlahan-lahan, mengumpul hanya wap tulen. Kali ini, penduduk kampung turut membantu secara aktif. Mereka tahu bahawa Dr. Azman benar-benar bekerja untuk mereka. Akhirnya, detik bersejarah itu tiba. Ia berlaku sekitar jam 3 petang pada 28 April 2015. Suara Gulmira bergetar ketika beliau menerangkan keadaan itu. Setitik air mula menitis dari hujung hos lut sinar. Pada mulanya ia sangat sedikit tetapi ia semakin banyak. Tokash menyambung kisah itu. Beliau berkata Dr. Azman merasai air itu terlebih dahulu dan menjerit, "Sempurna!" Kemudian ketua kampung menghirupnya dan beliau mengimbas kembali bahawa ia adalah air paling bersih yang diminumnya dalam tempoh 3 tahun. Air itu tidak masin dan tidak mempunyai rasa tanah, ia adalah air yang manis, dan beliau mengaku menangis pada masa itu. Gulmira juga mengimbas kembali saat itu, berkata beliau masih boleh mendengar kanak-kanak menjerit bahawa ia tidak masin, malah manis. Beliau menjelaskan bahawa seluruh kampung berkumpul dan berkongsi setitis air dalam cawan kecil itu. Tokash masih ingat dengan tepat apa yang Dr. Azman bin Khalid katakan kepada penduduk kampung pada masa itu. "Kami tidak menjual air. Kami sedang membina hari esok Anda. Semoga permulaan kecil ini menjadi harapan bagi kampung Anda. Walau bagaimanapun, jumlah air yang dihasilkan pada hari pertama hanyalah 200 liter, jauh daripada mencukupi untuk seluruh kampung." Dr. Azman segera memulakan kerja-kerja pengembangan, katanya. Setelah satu berjaya, beliau berkata, "Mari kita buat lebih banyak dengan cara yang sama." Bekerja bersama pemuda kampung, peranti penyahgaraman kedua dan ketiga dibina, dan pada akhir Mei, 7 peranti penyahgaraman telah disiapkan. Jumlah pengeluaran harian meningkat kepada 1.500 liter. Sejak itu, kampung itu berubah sepenuhnya, tegas Tokash. Senyuman kembali ke wajah kanak-kanak dan wanita tidak perlu lagi risau tentang air. Berita kejayaan ini tersebar ke kampung-kampung jiran. Dan Dr. Azman bin Khalid menghabiskan sepanjang musim panas mengembara di sekitar Mangistau, memasang kemudahan yang sama. Semasa meninggalkan kampung Akenes pada waktu petang, saya sangat terharu. Bukti pengabdian sejati yang ditunjukkan oleh saintis Malaysia di sini 12 tahun lalu masih kekal jelas. Dan saya yakin bahawa ia bukan sahaja menyelesaikan masalah air. Esok, saya perlu mengetahui apa lagi yang boleh dilakukan dengan kemudahan penyahgaraman itu, dan apakah warisan lain yang ditinggalkan oleh Dr. Azman bin Khalid di kampung itu. Saya mempunyai naluri bahawa ada lagi plot twist yang menakjubkan tersembunyi dalam kisah ini. Untuk mencari warisan lain itu, saya menuju ke kampung Akenes sekali lagi pada pagi keesokan harinya. Semalam, Tokash dan Gulmira telah berjanji untuk menceritakan kisah selepas kejayaan kemudahan penyahgaraman. Saya mempunyai naluri bahawa penyelesaian masalah air bukan penghujungnya. Apabila saya tiba di kampung, Tokash membawa saya ke belakang kampung. Di sana, mengejutkan, terdapat ladang kecil. Sayur-sayuran hijau yang tidak dapat dibayangkan di tengah padang pasir sedang tumbuh. Tomato, timun dan salad kelihatan ditanam dalam struktur seperti rumah hijau yang tersusun rapi. Ketua kampung menjelaskan bahawa ini adalah hadiah kedua yang ditinggalkan oleh Dr. Azman bin Khalid. Selepas menyelesaikan masalah air dengan kemudahan penyahgaraman, Dr. Azman mencadangkan pertanian pintar.
tetapi pada mulanya tiada siapa yang fikir ia mungkin. Menurut Tokash, pada Jun 2015, Dr. Azman bin Khalid membuat cadangan baharu kepada penduduk kampung. Memandangkan mereka kini mempunyai air bersih, mari kita mulakan pertanian. Tetapi reaksi penduduk kampung adalah ragu-ragu, itu masuk akal. Rantau ini telah mengalami kemarau selama berdekad-dekad, dan tanahnya telah rosak oleh kemasinan dan bahan pencemar. Pertanian adalah sesuatu yang mustahil. Penduduk kampung berasa berterima kasih kepada Dr. Azman, tetapi fikir cadangan ini terlalu melampau. Tetapi Dr. Azman bin Khalid tidak berputus asa, katanya. Beliau mencadangkan kaedah hidroponik yang tidak menggunakan tanah secara langsung. Ia adalah kaedah menanam tumbuhan dengan melarutkan nutrien dalam air bersih yang diperoleh daripada penyah garaman. Bahtiar, pemuda kampung itu, sekali lagi tampil untuk membantu Dr. Azman. Setelah menyaksikan keikhlasan Dr. Azman dalam projek penyah garaman, beliau mengambil bahagian secara aktif kali ini juga. Aidana Tokaeva, seorang guru sekolah menengah, juga turut serta dan beberapa suri rumah memerhati dengan rasa ingin tahu. Kerja awal juga tidak mudah, imbas Tokash. Benih yang dibawa oleh Dr. Azman tidak tumbuh dengan mudah dan sukar untuk menyesuaikan kepekatan nutrien. Selepas beberapa kegagalan, penduduk kampung mula ragu-ragu lagi. Tetapi Gulmira ingat satu detik istimewa. Ia berlaku pada akhir Julai 2015, ketika Dr. Azman sedang menanam benih bersama kanak-kanak kampung. Sehingga ketika itu, tiada hasil yang signifikan, dan orang dewasa semakin hilang minat. Tetapi pada suatu pagi, seorang kanak-kanak paling muda di kampung, seorang budak lelaki berusia 6 tahun, berlari sambil menjerit bahawa ada sesuatu yang berwarna hijau keluar. Pada mulanya, tiada siapa yang percaya, tetapi apabila mereka pergi untuk memeriksa, tunas kecil benar-benar telah tumbuh. Tokash mengingati detik itu dengan jelas. Dr. Azman bin Khalid tersenyum tenang melihat tunas kecil itu. Tetapi orang yang lebih terharu ialah penduduk kampung. Ia adalah kali pertama mereka melihat kehidupan hijau di tanah kering ini dalam beberapa dekad. Gulmira berkata, Bahtiar, seorang pemuda berusia lewat 20-an pada masa itu, sangat terharu. Beliau belajar pertanian di universiti, tetapi tertekan kerana tiada tempat untuk menggunakan pengetahuannya di kampung halamannya. Gulmira masih ingat apa yang Bahtiar katakan apabila melihat tunas kecil itu. Ini adalah kehidupan. Suaranya bercampur dengan keharuan dan harapan. Sejak hari itu, Bahtiar menjadi pembantu Dr. Azman bin Khalid yang paling bersemangat. Dengan pengetahuannya tentang pertanian, projek pertanian pintar mula berkembang pesat. Tokash menjelaskan bahawa hasil yang ketara mula muncul dari ogos. Salad tumbuh, bunga tomato mekar, dan pokok timun mula menjalar. Penduduk kampung datang melawat ladang itu setiap pagi. Gulmira mengimbas kembali bahawa terutamanya wanita kampung sangat teruja. Mereka kini boleh menanam sayur-sayuran segar sendiri, yang sebelum ini mereka terpaksa beli mahal di pasar. Kanak-kanak juga teruja memerhatikan pertumbuhan-tumbuhan setiap hari. Tetapi Tokash menekankan bahawa yang paling menakjubkan ialah kesan ekonomi. Menjelang September, penuaian pertama bermula, dan sayur-sayuran yang dihasilkan di kampung itu mula popular di pasar Beinau. Dengan kabar angin tentang sayur-sayuran bersih yang ditanam di padang pasir tersebar, ia dijual lebih mahal daripada sayur-sayuran yang dihasilkan di bandar. Bahtiar mula mengkaji teknologi pertanian secara serius sejak saat itu. Berdasarkan asas yang dipelajari daripada Dr. Azman bin Khalid, beliau mula membangunkan kaedah yang lebih baik yang sesuai dengan persekitaran tempatan. Dengan usahanya, skala pertanian pintar di kampung itu semakin besar, katanya. Menjelang akhir 2015, kampung Akenes telah berubah sepenuhnya, kata Tokash dengan bangga. Mereka bukan sahaja tidak perlu risau tentang air, tetapi mereka juga boleh menanam sayur-sayuran segar dan menjualnya. Yang paling penting, katanya, perubahan terbesar ialah anak muda tidak lagi berhijrah ke bandar, tetapi tinggal di kampung untuk mengambil bahagian dalam pertanian. Dr. Azman bin Khalid pulang ke Malaysia pada musim sejuk itu, tetapi warisan yang ditinggalkannya terus berkembang, katanya. Petani muda yang dipimpin oleh Bahtiar terus membangunkan teknologi pertanian pintar dan mula menyebarkan teknologi ini ke kampung-kampung lain. Pada sebelah petang, saya bertemu dengan belia kampung yang kini menguruskan pertanian pintar. Mereka semua adalah generasi pertama petani yang belajar secara langsung daripada Dr. Azman bin Khalid. Mendengar kisah mereka, saya menyedari sesuatu yang menakjubkan.
apa yang Dr. Azman bin Khalid tinggalkan di kampung ini bukan hanya teknologi. Beliau menanam harapan dalam diri orang ramai dan memberi mereka keyakinan bahawa mereka boleh melakukan perkara yang kelihatan mustahil. Melalui dua keajaiban air dan pertanian, beliau telah mengubah kehidupan penduduk di rantau ini secara asas. Meninggalkan kampung pada waktu petang, saya akhirnya merasakan kepingan teka-teki itu mula bersatu. Saya kini dapat memahami sepenuhnya bahawa keajaiban yang ditunjukkan oleh Dr. Azman bin Khalid 12 tahun lalu di sini bukanlah sekadar bantuan teknikal. Namun, ada satu perkara yang saya masih ingin tahu. Apakah yang terjadi kepada Bahtiar, petani muda pada masa itu? Mungkinkah beliau memainkan peranan dalam keputusan SMR kerajaan sekarang? Saya rasa saya perlu mencari jawapan itu esok. Jawapan itu dapat saya temui lebih cepat daripada yang saya sangkakan. Dalam perjalanan pulang dari kampung Akenes ke Astana, saya mencari pangkalan data kaki tangan kerajaan. Saya mencari nama Bahtiar dengan harapan yang kecil dan hasilnya mengejutkan. Bahtiar Khan, Timbalan Menteri Tenaga semasa, petani muda yang mencipta pertanian pintar bersama Dr. Azman bin Khalid di kampung Akenes 12 tahun lalu, kini merupakan tokoh utama yang bertanggung jawab dalam dasar tenaga Kazakhstan. Saya segera menghubungi Kementerian Tenaga. Saya meminta wawancara dengan Timbalan Menteri Bahtiar. Dan di luar jangkaan, beliau mudah bersetuju. Beliau berkata beliau telah menolak banyak permintaan wawancara mengenai pemilihan SMR sejak beberapa hari lalu, tetapi beliau dengan senang hati akan meluangkan masa apabila saya menyebut bahawa saya telah melawat kampung Akenes. Keesokan harinya pada jam 2 petang, saya bertemu dengan Timbalan Menteri Bahtiar di bangunan Kementerian Tenaga. Walaupun 12 tahun telah berlalu, beliau masih kelihatan serius dan lembut. Sebaik sahaja saya masuk, beliau bertanya tentang berita dari kampung Akenes dengan ekspresi gembira. Timbalan Menteri berkata beliau masih berhubung dengan kampung itu, terutamanya dengan ketua kampung Tokash yang beliau hubungi secara berkala. Beliau dengan bangganya berkata bahawa pertanian pintar masih berjalan dengan baik dan kini telah merebak ke beberapa kampung berdekatan, memberikan sumbangan besar kepada ekonomi tempatan. Sebelum memulakan soalan yang serius, saya bertanya tentang kerjayanya. Timbalan Menteri Bahtiar menjelaskan bahawa selepas pengalamannya di kampung Akenes, beliau menjadi berminat dalam pembangunan teknologi pertanian. Beliau kemudiannya menyertai kerajaan, menjaga dasar pertanian, dan beberapa tahun lalu berpindah ke sektor tenaga, di mana beliau kini bertanggung jawab dalam tenaga boleh diperbaharui dan dasar tenaga lestari. Yang menarik ialah falsafah dasarnya. Beliau berkata beliau menggunakan pelajaran yang dipelajari di kampung Akenes dalam dasar tenaga juga. Beliau lebih suka sistem lestari yang boleh diuruskan sendiri oleh masyarakat tempatan berbanding kemudahan raksasa. Saya, dengan berhati-hati, bertanya tentang proses pemilihan SMR. Timbalan Menteri Bahtiar terdiam seketika, kemudian memandang keluar tingkap sebelum mula bercakap. Beliau berkata keputusan ini bukan hanya mengambil kira faktor teknikal dan ekonomi. Beliau mengakui bahawa tawaran konsortium Perancis dan Amerika Syarikat juga cukup menarik. Ia melibatkan skala yang lebih besar, lebih banyak pembiayaan, dan teknologi yang lebih canggih. Tetapi, semasa mengkaji tawaran itu, kenangan 12 tahun lalu terus muncul, katanya. Beliau masih ingat dengan jelas bagaimana beberapa pakar barat datang dan menawarkan bantuan, tetapi akhirnya semua orang mengenakan syarat. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan sebenarnya tidak begitu peduli dengan kesusahan penduduk Kazakhstan, imbasnya. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa Dr. Azman bin Khalid dan pasukan Malaysia berbeza. Mereka benar-benar membantu tanpa sebarang syarat dan mewujudkan sistem yang boleh diuruskan sendiri oleh penduduk kampung. Dan yang paling penting, beliau kagum kerana mereka menyediakan asas supaya sistem itu boleh terus berkembang walaupun selepas mereka pergi. Timbalan Menteri Bahtiar menerangkan perasaannya apabila pertama kali mengkaji tawaran Malaysia dalam proses pemilihan SMR ini. Beliau berkata tawaran negara lain semuanya menarik dan rumit, tetapi tawaran Malaysia kelihatan agak mudah. Tetapi dalam kesederhanaan itu, beliau dapat melihat semula falsafah Dr. Azman bin Khalid 12 tahun lalu, katanya. Beliau menjelaskan bahawa sistem SMR yang dicadangkan oleh Malaysia mempunyai struktur yang boleh diuruskan dan dikendalikan secara bebas oleh Kazakhstan. Ia adalah tawaran yang bertujuan untuk kemandirian teknologi, bukan kebergantungan teknologi. Segala-galanya, daripada latihan kaki tangan operasi,
penyelenggaraan, pemindahan teknologi hingga rancangan pengembangan masa hadapan direka dengan mengambil kira kemandirian Kazakhstan. Saya bertanya soalan pribadi kepadanya. Saya bertanya sama ada pengalaman pribadinya 12 tahun lalu telah mempengaruhi keputusan kerajaan ini. Timbalan Menteri Bahtiar teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan jujur. Beliau mendedahkan bahawa pada tahun 2014, keluarganya sendiri menghadapi krisis hidup. Papanya dimasukkan ke hospital akibat cirit-birit teruk kerana meminum air tercemar dan ibunya juga menderita akibat dehidrasi. Seluruh kampung berada dalam keadaan sedemikian, tetapi keluarganya sangat teruk, katanya. Beliau mengimbas kembali bahawa kesihatan keluarganya pulih dengan cepat selepas kemudahan penyahgaraman Dr. Azman bin Khalid disiapkan dan dengan keupayaan untuk makan sayur-sayuran segar melalui pertanian pintar, status pemakanan mereka juga bertambah baik. Yang paling penting, beliau menekankan bahawa ia memberikannya harapan dan matlamat baharu apabila beliau berada dalam keadaan putus asa. Kata-kata yang beliau ucapkan pada masa itu sangat istimewa. Pada tahun 2014, Malaysia menyelamatkan keluarga saya. Suaranya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam. Beliau terus berkata bahawa pengalaman itu mengubah hidupnya. Dan apabila membuat dasar, beliau sentiasa memikirkan pelajaran itu. Saya bertanya mengapa pengambil keputusan lain juga menyokong Malaysia. Timbalan Menteri Bahtiar menjelaskan bahawa ia bukan sahaja pengalamannya sendiri. Ramai orang dalam Kementerian Tenaga yang mengingati keadaan di wilayah barat pada tahun 2014. Terutamanya, beliau berkata, terdapat pegawai kanan yang menyaksikan keadaan di lokasi pada masa itu dan mengetahui dengan baik peranan Malaysia. Tetapi beliau menekankan bahawa yang paling penting ialah sikap konsisten Malaysia. 12 tahun yang lalu dan sekarang, Malaysia mengekalkan falsafah yang sama, katanya. Perbezaan terbesar ialah mereka membantu pihak lain mencapai kemandirian dan bukan cuba membuat mereka bergantung. Akhirnya, saya bertanya tentang pendapatnya mengenai kritikan daripada media dan pakar barat. Timbalan Menteri Bahtiar tersenyum kecil dan menjawab, mereka masih menilai segala-galanya hanya berdasarkan wang dan skala. Tetapi saya belajar 12 tahun lalu bahawa perkara yang benar-benar penting bukanlah wang. Kata-kata terakhir beliau adalah yang paling berkesan dalam liputan ini. Wang boleh diberi, tetapi nyawa tidak dapat dibeli. Meninggalkan bangunan Kementerian Tenaga selepas wawancara, saya akhirnya merasakan semua kepingan teka-teki itu telah bersatu. Keajaiban kecil yang berlaku di Padang Pasir 12 tahun lalu telah mempengaruhi keputusan dasar tenaga utama Kazakhstan hari ini. Namun, ada satu lagi perkara yang perlu saya ketahui. Saya perlu mengetahui dengan tepat apa yang berbeza tentang tawaran SMR Malaysia dan apa maknanya untuk masa depan Kazakhstan. Esok, saya perlu menyelami lebih mendalam realiti projek SMR itu. Untuk memahami realiti itu, saya melawat kedutaan Malaysia pada keesokan harinya. Selepas wawancara dengan Timbalan Menteri Bahtiar, saya merasakan saya perlu mengetahui dengan tepat apa yang berbeza tentang tawaran SMR Malaysia, terutamanya bahagian kemandirian teknologi yang beliau tekankan. Encik Azizi Hashim, Kaunselor Ekonomi di Kedutaan Malaysia, menyambut saya. Beliau mengucapkan terima kasih atas peningkatan minat media baru-baru ini dan menerangkan secara terperinci tentang tawaran SMR Malaysia. Encik Azizi mula-mula menjelaskan perbezaan asas antara tawaran negara lain dan tawaran Malaysia. Beliau berkata tawaran Perancis dan Amerika Syarikat adalah kaedah pakej tradisional. Ia adalah struktur yang menyediakan modal besar dan teknologi terkini. Tetapi sebagai balasan, ia menuntut hak operasi jangka panjang, hak bekalan bahan api, atau monopoli penyelenggaraan. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa tawaran Malaysia direka bentuk dari awal untuk kemandirian teknologi Kazakhstan sepenuhnya. Beliau menjelaskan bahawa intinya adalah untuk membolehkan jurutera Kazakhstan menjalankan semua proses secara bebas, bukan sahaja pembinaan SMR, tetapi juga operasi, penyelenggaraan, dan juga pengembangan masa hadapan. Apabila saya mendengar butiran, ia benar-benar menakjubkan. Malaysia mencadangkan untuk melibatkan jurutera Kazakhstan dari awal hingga akhir dalam proses pembinaan SMR, katanya. Bukan sekadar memerhati, tetapi untuk bertanggungjawab secara langsung dalam proses reka bentuk, pembuatan, dan pemasangan sebenar. Selain itu, program pemindahan teknologi juga disertakan, katanya. Jurutera Kazakhstan akan dihantar ke Malaysia untuk latihan intensif selama 6 bulan dan pakar Malaysia akan tinggal di Kazakhstan selama 2 tahun, menyediakan latihan di lokasi.
Perkara yang paling mengagumkan ialah pemindahan hak harta intelek. Menurut Encik Azizi, Malaysia mencadangkan untuk memindahkan sebahagian besar teknologi teras yang berkaitan dengan projek SMR ini kepada Kazakhstan. Beliau menekankan bahawa ini adalah syarat yang tidak pernah dicadangkan oleh negara lain. Saya bertanya mengapa Malaysia membuat tawaran yang begitu luar biasa. Encik Azizi menjelaskan bahawa falsafah asas Malaysia terletak pada saling menguntungkan, mutual, prosperity. Beliau berkata terdapat kepercayaan bahawa memberi tumpuan kepada perkongsian jangka panjang dan membantu pihak lain menjadi berdikari, akhirnya akan memberi manfaat kepada semua orang. Beliau memberikan analogi yang menarik. Beliau berkata, negara lain memberi ikan, tetapi Malaysia mengajar cara memancing. Logiknya, memberi ikan akan mengenyangkan untuk sehari, tetapi mengajar kemahiran memancing akan membolehkan mereka menyelesaikan masalah sendiri seumur hidup. Pada sebelah petang, saya bertemu dengan pakar tenaga untuk mendengar lebih banyak tentang aspek teknikal. Dr. Aibar dari Institut Penyelidikan Nuklear Kazakhstan menjelaskan ciri-ciri unik teknologi SMR Malaysia. Menurut Dr. Aibar, SMR Malaysia direka dengan struktur yang agak mudah dan selamat. Beliau berkata ia memaksimumkan kestabilan dan kemudahan operasi berdasarkan teknologi yang terbukti dan bukannya teknologi terkini. Beliau menilai bahawa ini adalah kaedah yang paling sesuai untuk negara membangun beroperasi secara bebas. Beliau juga menjelaskan perbezaan dalam isu bahan api. SMR negara lain menggunakan bahan api khas yang bermakna mereka terpaksa bergantung kepada pembekal berkenaan, katanya. Tetapi SMR Malaysia menggunakan uranium pengayaan rendah konvensional yang mempunyai kelebihan membolehkan Kazakhstan menggunakan uranium yang dihasilkan sendiri, katanya. Pada titik ini, saya mendapat kesedaran. Kazakhstan adalah pengeluar uranium terbesar di dunia, namun sehingga kini, ia hanya mengekspor bahan mentah. Melalui SMR Malaysia, ia boleh mencapai kemerdekaan tenaga dengan menggunakan sumbernya sendiri. Kembali ke hotel pada waktu malam, menyusun maklumat yang saya kumpulkan hari ini, saya akhirnya dapat memahami gambaran keseluruhan. Falsafah yang ditunjukkan oleh Malaysia di Kampung Akenes 12 tahun lalu sedang diterapkan sepenuhnya dalam projek SMR ini. Ia sama seperti ketika Dr. Azman bin Khalid memasang kemudahan penyahgaraman di kampung itu. Beliau memilih struktur mudah yang boleh dikendalikan dan diuruskan oleh penduduk sendiri dan bukannya kemudahan yang besar dan rumit. Dan beliau memindahkan teknologi sepenuhnya supaya penduduk kampung boleh melakukan penyelenggaraan secara bebas. Pertanian pintar juga berdasarkan prinsip yang sama. Daripada memasang kemudahan otomasi terkini, beliau menyampaikan teknologi asas yang boleh difahami dan dibangunkan oleh pemuda tempatan. Hasilnya, selepas 12 tahun, teknologi itu terus berkembang dan tersebar. Tiba-tiba, saya teringat kata-kata timbalan Menteri Bahtiar apabila beliau melihat tunas tumbuh di ladang pintar semasa beliau muda. Ini adalah kehidupan. Pada masa itu, beliau mungkin tidak hanya melihat tumbuhan. Beliau pasti melihat kemungkinan bahawa harapan boleh tumbuh, walaupun di padang pasir yang terdesak. Saya kini boleh yakin, apa yang Malaysia tawarkan kepada Kazakhstan bukanlah sekadar teknologi SMR. Ia adalah benih harapan baharu, kemerdekaan tenaga. Negara lain cuba memberikan mesin yang siap, tetapi Malaysia cuba memberikan Kazakhstan keupayaan untuk membina dan membangunkan mesin itu sendiri. Sama seperti yang berlaku di Kampung Akenes 12 tahun lalu. Menyusun kandungan liputan hari ini di komputer riba, saya akhirnya memahami makna sebenar insiden ini. Malaysia tidak memberi mesin, mereka memberi benih. Sebab mengapa kerajaan Kazakhstan menolak 15 bilion dan memilih 5 bilion kini difahami sepenuhnya. Mereka memilih masa depan, bukan wang. Mereka memilih kemandirian, bukan kebergantungan. Mereka memilih pertumbuhan, bukan kebergantungan. Esok, saya perlu merangkai semua kisah ini menjadi satu artikel. Kebenaran yang terlepas pandang oleh dunia. Nilai kepercayaan dan harapan yang tidak boleh dikira dengan wang. Masa telah tiba untuk mendedahkan kebenaran itu kepada dunia. Keesokan harinya, saya mula menulis artikel berdasarkan liputan selama seminggu. Ia bukan hanya berita, tetapi kisah 12 tahun kepercayaan dan pengabdian. Saya memilih tajuk, Dari Keajaiban Padang Pasir ke Revolusi Tenaga, sebab sebenar Kazakhstan menolak 1,015 bilion. Ia adalah naratif panjang yang menghubungkan segala-galanya, dari kemudahan penyahgaraman Dr. Azman bin Khalid pertanian pintar, hingga pengalaman peribadi timbalan Menteri Bahtiar.
Saya mengambil masa 3 hari untuk menyiapkan artikel itu. Setiap ayat perlu tepat. Dan yang paling penting, hati nurani penduduk kampung Akenes pada masa itu dan keikhlasan Dr. Azman bin Khalid perlu disampaikan kepada pembaca. Ketua editor secara luar biasa memperuntukkan halaman utama dan seluruh halaman kedua untuk artikel itu. Sejak petang hari artikel itu disiarkan, reaksi mula muncul. Mula-mula, komen daripada pembaca domestik membanjiri. Kebanyakan reaksi adalah menyentuh hati dan ramai yang terkejut kerana perkara seperti itu berlaku 12 tahun lalu. Terutamanya pembaca dari wilayah barat meninggalkan testimoni yang jelas, mengatakan mereka mengingati masa itu. Tetapi yang lebih menakjubkan ialah reaksi luar negara. Apabila artikel itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan mula tersebar di media sosial, minat antarabangsa meletus. Terutamanya media di negara membangun memberi perhatian. Media Afrika dan Amerika Selatan menilai ini sebagai model kerjasama antarabangsa baharu dan melaporkannya secara meluas. Beberapa hari kemudian, sikap media barat mula berubah. Walaupun pada mulanya mereka masih skeptikal, secara beransur-ansur, artikel mula muncul yang melihat pilihan Kazakhstan dari sudut pandangan yang berbeza. Laporan susulan The Guardian menjadi topik hangat. Wartawan itu melawat kampung Akenes sendiri, mengesahkan keadaan di lokasi, dan menulis artikel bertajuk "Kebenaran 12 tahun lalu yang kami terlepas pandang" yang mendapat perhatian besar. Mereka terutamanya menekankan fakta bahawa pemuda kampung yang bekerja dengan Dr. Azman bin Khalid kini telah menjadi pemimpin teknologi di rantau itu. BBC juga mengesahkan kandungan artikel saya melalui semakan fakta dan menyiarkan artikel analisis bertajuk "Pilihan Kazakhstan, Nilai Kepercayaan Melebihi Pertimbangan Ekonomi". Mereka mengakui bahawa tawaran SMR Malaysia sebenarnya didasarkan pada falsafah yang berbeza secara asas daripada negara lain. Yang lebih mengejutkan ialah reaksi media Jerman dan Perancis. Mereka yang pada mulanya kritikal terhadap penolakan tawaran syarikat mereka mula mengubah nada mereka secara beransur-ansur memahami pendirian Kazakhstan. Financial Times mengumumkan dalam editorial seminggu kemudian bahawa ia perlu menyemak semula laporan sebelumnya. Mereka secara tidak langsung memohon maaf kerana melabelkan keputusan Kazakhstan sebagai kebodohan ekonomi, mengakui bahawa mereka telah mula menyedari semula kepentingan kepercayaan dan perkongsian jangka panjang dalam kerjasama antarabangsa. Sebulan kemudian, perkara yang lebih dramatik berlaku. Wall Street Journal menyiarkan artikel di halaman utamanya bertajuk "Kazakhstan, betul, kemenangan kerjasama berasaskan kepercayaan". Mereka menilai bahawa pendekatan Malaysia memberikan implikasi baharu kepada model kerjasama antarabangsa barat tradisional. Di sebalik perubahan ini terdapat maklumat tambahan yang terus muncul. Wartawan lain juga mula menyiasat keadaan pada tahun 2014, mendedahkan bahawa sumbangan Malaysia adalah lebih besar daripada yang disangka. Butiran khusus mengenai syarat-syarat yang ditawarkan oleh Rusia, China dan syarikat barat pada masa itu juga didedahkan, menjadikan perbezaan itu lebih jelas. 3 bulan kemudian, kerajaan Kazakhstan mengumumkan rancangan pelaksanaan projek SMR yang konkret. Dalam sidang akhbar yang dikendalikan oleh Timbalan Menteri Bahtiar sendiri, beliau menekankan bahawa kaedah kerjasama dengan Malaysia adalah model yang sama sekali berbeza daripada kerjasama tenaga antarabangsa yang sedia ada. Yang paling mengagumkan ialah komposisi kaki tangan projek. Rancangan itu adalah untuk juru teknik Malaysia dan Kazakhstan bekerjasama dalam projek itu dengan nisbah 10:1. Ini adalah bertentangan dengan kaedah yang dicadangkan oleh negara lain. Lebih menakjubkan ialah rancangan selepas projek selesai. Malaysia mengumumkan bahawa ia hanya akan bertanggungjawab untuk sokongan teknikal selama 2 tahun selepas SMR beroperasi dan selepas itu Kazakhstan akan mengendalikannya secara bebas sepenuhnya. Ia bahkan menyatakan bahawa Kazakhstan akan mempunyai kepimpinan dalam pengembangan atau ekspor pada masa hadapan. Selepas pengumuman ini, reaksi masyarakat antarabangsa berubah sepenuhnya. Negara-negara membangun mula melihat Kazakhstan sebagai kisah kejayaan model kerjasama baharu dan minat terhadap Malaysia melonjak. 6 bulan kemudian, perkara yang lebih bermakna berlaku. Beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara mula meminta kerjasama dengan Malaysia menggunakan kaedah yang serupa. Negara-negara ini, yang secara tradisinya bergantung kepada Barat atau China, memberi perhatian kepada model saling menguntungkan Malaysia. Setahun kemudian, melihat kembali masa itu, saya dapat memahami makna sebenar insiden ini dengan lebih jelas. Pilihan Kazakhstan
Bukan sekadar memilih rakan kongsi SMR, mereka memilih bentuk kerjasama antara bangsa baharu satu yang berdasarkan pertumbuhan bersama dan bukan dominasi dan kebergantungan. Benih kepercayaan kecil yang ditanam di kampung Akenes 12 tahun lalu akhirnya berkembang menjadi keputusan dasar di peringkat kebangsaan. Apa yang Dr. Azman bin Khalid tanam di padang pasir bukan hanya kemudahan penyahgaraman atau pertanian pintar. Ia adalah harapan, kepercayaan, dan potensi untuk saling menguntungkan. Dan benih itu telah tumbuh menjadi pokok besar dalam tempoh 12 tahun. Saya kini faham detik apabila Timbalan Menteri Bakhtiar ketika masih muda terharu melihat tunas. Beliau tidak hanya melihat daya hidup tumbuhan. Beliau melihat kemungkinan bahawa realiti yang terdesak boleh diubah dan harapan bahawa permulaan kecil boleh membawa kepada perubahan besar. Apa yang dunia sedar akhirnya hanyalah satu fakta mudah. Kuasa sebenar datang dari membantu pihak lain untuk berkembang sendiri, bukan dari menguasai mereka. Mengakhiri artikel saya menulis, apa yang Kazakhstan pilih bukanlah loji jana kuasa, tetapi masa depan yang boleh dipercayai. Inilah sebab sebenar mereka menolak 15 bilion dan memilih 5 bilion. Mereka memilih kepercayaan berbanding wang, kemandirian berbanding kebergantungan, dan masa depan berbanding masa kini.